Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang hukum idgham. Nama kumpulan Muhammad Fitri bin Bakri, nombor metrik D19312-207, dan Muhammad Ashraf bin Zakaria D19312-312. Kami kumpulan yang ke-11. Okey, yang pertama saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang hukum idgham. Okey, sebelum kita mengetahui hukum idgham ni dengan lebih mendalam, lebih baik kita tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan idgham ni. Okey, jadi kat dalam slide ditulis idgham dari sudut bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Kalau idgham dari segi istilah, memasukkan huruf pertama yang bertanda sukun ke dalam huruf yang kedua yang berbaris dan menjadikan kedua-duanya satu huruf bersabdu dari jenis huruf yang kedua. Ini yang dimasukkan idgham daripada segi bahasa dan juga dari segi istilah. Yang kedua, idgham bertemu nun dan bertanwin. Idgham ni dia ada idgham bertemu dengan mim dan idgham yang bertemu dengan nun. Okey, kali ni saya akan terang dahulu tentang idgham yang bertemu dengan nun ni. Okey, huruf-huruf idgham yang mana dia akan bertemu dengan nun dengan tanwin ni. Dia ada yang pertama huruf waw, yang kedua huruf lam, yang ketiga huruf mim, yang keempat huruf ra, yang kelima huruf ya, yang keenam huruf nun sendiri. Jadi sekejap lagi saya akan beri sedikit contoh tentang huruf-huruf idgham yang bertemu dengan nun dan tanwin. Okey, yang seterusnya kita akan menerangkan tentang idgham ini terbahagi kepada dua, yakni idgham yang bertemu nun dan tanwin dia terbahagi kepada dua pula. Apa dia yang kata dua tu? Yang pertama, idgham al-ghunnah. Apa maksud idgham al-ghunnah ni? Maksud dia memasukkan serta dengung. Itu yang dimasukkan dengan idgham al-ghunnah. Idgham al-ghunnah ni juga dia terdapat nama lain. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain, kalau kita jumpa, jangan kata kita kata kitab tu silap, tapi kita yang silap, bukan kitab tu yang silap, sebab kita tak tahu. Apa dia nama yang kedua dia? Nama yang kedua adalah idgham naqis. Itu adalah nama kedua bagi idgham al-ghunnah. Apa maksud idgham naqis ni? Idgham naqis ni maksud dia memasukkan secara tidak sempurna. Okey, kenapa dia dinamakan idgham naqis atau idgham al-ghunnah ni? Kerana makhraj nun, sukun dan tanwin telah dihilangkan, tetapi sifat dengungnya masih dikekalkan dengan sempurna. Ini yang disebabkan dinamakan dia idgham al-ghunnah. Makhraj nun ni dan makhraj tanwin ni dia dihilangkan, tapi sifat dia masih kita gunakan. Okey, sifat nun dengung. Jadi kat sini walaupun makhraj dia kita buang, tapi sifat dengung tu kita tetap kekalkan. Jadi idgham al-ghunnah ni kalau kita jumpa dalam Quran, kita kena panjang sebanyak 2 harakat. Huruf dia ada 4. Yang pertama ya, yang kedua nun, yang ketiga mim dan yang keempat waw. Dalam kitab dia kalau nak mudahkan bagi kita ni macam orang awal ni untuk mengingati, dia singkat jadi yanmu. Ya nun mim waw, yanmu. Okey. Dalam Al-Quran Rasam Usmani ni hanya huruf nun dan mim diberi tanda sabdu. Huruf nun dengan mim saja yang diberi tanda sabdu, manakala huruf waw dan ya dia tak bagi tanda sabdu kat atas dia, sebab nun dengan mim ni dia diberi tanda sabdu kerana orang panggil dalam
kitab apa, ada setengah ulama tajwid ni dia berpendapat bahawa kedua-kedua huruf ni adalah idgham kamil, maka kedua-duanya diberi tanda sabdu di atasnya dan sifat dengung kedua-duanya dipanjangkan sampai 2 harakat. Ini yang disebabkan huruf mim dan nun ni dia ditanda sabdu, dan huruf waw dan ya ni sebab depa ni depa berbeza sifat jadi tak ditandakan sabdu. Okey, selesai idgham al-ghunnah. Kita seterusnya idgham bilal ghunnah. Idgham bilal ghunnah ni bermaksud memasukkan tanpa dengung. Tak ni dia beza sikit dengan ma'al ghunnah. Kalau ma'al ghunnah ni memasukkan beserta dengung. Kalau bilal ghunnah, nama pun bila dengan tidak, dengan tidaknya dengung. Idgham bilal ghunnah ni juga dia mempunyai nama lain sama macam ma'al ghunnah tadi. Apa dia nama lain dia tu? Nama lain dia tu idgham kamil. Ada setengah kitab dia tulis idgham kamil, ada setengah kitab tulis idgham bila ghunnah. Apa maksud idgham kamil ni? Maksud dia memasukkan secara sempurna. Okey, kenapa yang dikatakan memasukkan secara sempurna ni? Kerana keseluruhan sifat dengung dan makhraj nun sukun dan tanwin telah dihilangkan. Dan apa, keseluruhan sifat tu, sifat dengung tu dan makhraj huruf semua dihilangkan. Kalau macam tadi kita tengok ma'al ghunnah ni dia memasuk apa panggil, makhraj nun sukun dan tanwin telah dihilangkan tetapi sifat dengungnya masih ada. Sifat dengungnya mesti ada kalau ma'al ghunnah ni. Tapi kalau bila ghunnah ni dia hilangkan makhraj dengan makhraj nun dengan dengung ni. Sekali sifat-sifat dia dihilangkan terus. Okey. Dalam kalau kita jumpa idgham bilal ghunnah ni dalam Al-Quran, kita kena dia orang panggil apa, dia tak payah panjang lah. Dia kalau kita jumpa dalam Quran dia tak ada panjang-panjang mana pun. Sebab dia huruf yang kita jumpa ra dan lam. Sebab apa yang saya kata tidak panjang ni? Kita tengok contoh dia. Sekarang tadi kalau contoh bilal ghunnah ni bimu'minil lana. Okey, bimu'minil lana, bawah nun tu ada kasratan kan, baris 2 bawah tu. Sepatutnya dengung lah. Tetapi apabila dia bertemu dengan lam yang bersabdu, dekat sini dia tak ada dengung lah. Jadi tak payah duk panjang 2 harakat mana pun. Kita masukkan saja bimu'minil lana. Kita masukkan nil lana. Dia tak payah duk nil, tak payah panjang. Dia beza dengan ma'al ghunnah. Kalau kita tengok ma'al ghunnah, kat sini saya bubuh contoh bertemu dengan ya. Hisaban yasira. Ba tu kalau ikutkan hisaban sebab baris atas gitu kan, tetapi dia bertemu dengan ya. Jadi kat sini kita kena memasukkan ba tu dengan ya. Bain yasira, panjang 2 harakat. Ini ma'al ghunnah. Kalau bila ghunnah tak ada panjang, kita masukkan terus bi mu'minil lana. Ini adalah huruf-huruf yang bertemu nun dan tanwin. Okey, kita pergi ke seterusnya idgham bertemu huruf mim. Idgham bertemu dengan huruf mim ni dia satu saja. Mim bertemu dengan mim. Dia tak ada orang panggil apa? Kata macam tadi banyak-banyak huruf, dia tak ada yang ni satu mim bertemu dengan mim. Dia orang panggil wajib diidghamkan huruf mim sukun yang pertama. Yang pertama tu dia akan jumpa mim yang tanda sukun. Jadi kita wajib mengidghamkan huruf mim sukun yang pertama tu ke dalam huruf mim yang berbaris kedua. Dekat sini dia dinamakan hukum ni adalah idgham mislain saghir. Kenapa dia disebutkan hukum idgham mislain saghir ni? Apa maksud dia? Maksud dia 2 jenis huruf yang sama kecil. Ini yang dimaksudkan dengan idgham mislain gharir. Sebab dia dinamakan dengan macam ni kerana huruf sama kecil. 2 jenis huruf tu sama kecil. Huruf mim di antara dua huruf yang sama kecil lah. Serupa dengan makhraj dan sifat.
Jadi dinamakan mislan ghairi lah. Jadi kalau kita jumpa dalam Al-Quran, panjang dia juga adalah 2 harakat. Jadi orang panggil apa? Kalau kita tengok contoh dekat sini, saya bagi yu'idukum maghfirah. Jadi kum maghfirah. Kita masukkan kum tu, mim tu dengan mim tu. Jadi kita masukkan je lah. Yu'idukum maghfirah. Dengung kat situ. Panjang 2 harakat. Jadi itu dinamakan idgham uh, mislain saghir. Okey, kali ni saya akan terang orang panggil bab idgham ni dengan lebih mendalam. Okey, sebelum ni saya dah terang anda tentang nun dan mim. Apa orang panggil idgham yang dihukum bacaan dengan nun dan mim. Kali ni saya akan orang kata lebih terperinci lah bab idgham ni. Orang kata apa? Pertemuan huruf bertanda sukun dan huruf-huruf yang berbaris dalam Al-Quran Al-Sam Usmani mengikut kaedah bacaan riwayat Hafs. Jadi setiap tanda sukun dengan huruf yang berbaris, saya akan terangkan dia menjadi idgham macam mana tu lah, saya akan terangkan lagi. Kalau kita tengok idgham ni, orang kata apa, dua huruf bertemu. Orang kata apabila 2 huruf bertemu, huruf pertama bertanda sukun dan huruf yang kedua berbaris. Ya, basic orang panggil apa? Idgham ni dia 2 huruf yang bertemu. Yang pertama huruf yang bertanda sadu, yang kedua huruf yang berbaris. Maka huruf yang pertama ni dia akan diidghamkan, yakni dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Orang panggil orang panggil dia berlaku atas 3 sebab, atas 3 sebab ni. Yang pertama, bersamaan pada sifat dan makhraj, bersamaan pada makhraj tetapi berlainan pada sifat. Yang ketiga, berhampiran pada makhraj dan sifat. Okey, dekat slide ni kita akan terangkan tentang yang pertama, bersamaan pada sifat dan makhraj. Yang orang kata hukum dia mutamatsilain. Kita tajuk dia mutamatsilain. 2 huruf yang serupa pada nama bersamaan pada sifat dan makhraj sama ada dalam 1 kalimah atau 2 kalimah. Jadi mutamatsilain ni orang kata 2 huruf yang serupa sama ada dia dalam 1 kalimah ke atau 2 kalimah. Kalau dia tu huruf yang serupa, dia orang kata idgham mutamatsilain lah tu. Orang kata fa bertemu fa ke, kap bertemu kap ke, dia tu. Ta bertemu ta ke, sa bertemu sa ke. Yakni dinamakan idgham mutamatsilain. 2 huruf yang sama sifat dan makhraj bertemu. Dalam kitab ni dia tulis dinamakan, kalau nak ikutkan dalam bacaan riwayat kita, riwayat Hafs ni, dinamakan idgham mutamatsilain saghir. Apa maksud idgham mutamatsilain saghir ni? Maksud dia memasukkan 2 yang bersamaan kecil. Bersamaan kecil ni kita set kepala otak dia, kepala otak dia pula, kepala otak kita. Orang kata 2 huruf yang sama. Macam tadi kita tengok yang saghir mim bertemu dengan mim, yang ni huruf yang pertama sama macam ta bertemu ta ke apa ke. Okey, dalam apa slide yang saya bagi ni, contoh dia fa bertemu dengan fa. Yakni fa diidghamkan pada huruf fa yang kedua. Fa pertama tu diidghamkan pada fa yang kedua tu. Contoh fala yusrif fil qad. Jadi kat sini kita huruf fa tu kita kita masukkan fa yang pertama tu, kita masukkan kepada dalam fa yang kedua. Seterusnya, yang kedua, idgham mutajanisain. Definisi idgham mutajanisain ialah 2 huruf yang bersamaan makhraj tetapi berlainan sifat, seperti huruf ta dengan ta. Dia dekat sama makhraj dia tetapi berlainan sifat. Hukum bacaannya izhar mengikut bacaan riwayat Hafs.
kecuali pada 6 tempat daripada 3 makros wajib dibacakan dengan idgham. Seterusnya, yang kedua, idgham mutajanisain. Definisi idgham mutajanisain ialah dua huruf yang bersamaan makhraj tetapi berlainan sifat, seperti huruf ta dengan ta. Dia dekat sama makhraj dia tetapi berlainan sifat. Hukum bacaannya izhar mengikut bacaan riwayat Hafs, kecuali pada 6 tempat daripada 3 makhraj wajib dibacakan dengan idgham. Idgham ini dinamakan idgham mutajanisain saghir. Yang maksudnya idgham itu masukkan mutajanisain itu dua yang berhampiran, saghir itu sejenis yang kecil. Kalau kita tengok balik pada definisi idgham mutajanisain, hukum bacaan izhar mengikut bacaan riwayat Hafs, kecuali pada 6 tempat daripada 3 makhraj wajib dibaca dengan idgham. 6 tempat daripada 3 wajib dibaca dengan idgham ialah pada pertemuan huruf dal dengan ta, ta dengan dal, ta dengan to, dal dengan za, sa dengan zal, ba dengan mim. Kena 6 tu daripada 3 makhraj wajib dibaca dengan idgham dan dibaca dengan idgham kamil. Iaitu idgham kamil itu kita kena baca dengan idgham yang sempurna. Idgham kamil itu idgham yang sempurna. Contohnya pertemuan pada huruf dal dengan ta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad tarakna. Walaqad tarakna. Kalau kita nak kenal idgham kamil ni senang je. Huruf pertama dia tak ada baqih, huruf kedua dia ada syadah. Seperti walaqad, walaqad dal tu tak ada baris, tarakna ta tu ada syadah, dan sebagai-bagai dan lain-lain contoh lagi. Seterusnya, kecuali pada pertemuan huruf ta dengan ta yang dibaca secara idgham naqis. Idgham naqis ni kalau kita nak baca, dia kena baca dengan izhar. Dia dibaca dengan izhar dan kita kena baca dengan lidah kita kena terangkat sikit ke langit. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Batasta, batasta. Lidah kita kena terangkat sikit ke langit. Dan kalau kita nak kenal idgham naqis ni, huruf kedua dia tak ada syadah. Seperti huruf kedua dia ta, batas ta, ta tak ada syadah. Seterusnya yang ketiga ialah idgham al-mutaqarribain. Definisi idgham mutaqarribain ialah dua huruf yang berhampiran makhraj dan sifat, seperti huruf zal dan zai. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izzayyana. Atau berhampiran pada makhraj, tidak pada sifat, seperti huruf dal dan sin. Contohnya, qad sami'a. Atau berhampiran sifat, tidak pada makhraj, seperti huruf zal dan jim. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'ukum. Dan syarat idgham mutaqarribain ni, syarat dia huruf pertama mati. Contohnya yang saya bacakan tadi, antara contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz zayyana. Zal tu huruf pertama dan zai tu huruf kedua. Huruf pertama dia mati, seperti iz zayyana. Dan contoh-contoh seperti berikut. Seterusnya, hukum bacaan izhar mengikut bacaan riwayat Hafs, kecuali pada huruf lam dan ra wajib diidgham secara kamil tanpa dengung. Idgham ini dinamakan idgham mutaqarribain.
Yang masuk idgham memasukkan mutaqaribain, dua yang berhampiran, saghir kecil. Contohnya lam diidgham pada ra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal rabbukum. Dia dibaca dengan idgham kamil, iaitu tanpa dengung, kecuali pada satah. Contohnya bal rona. Penjelasan satah lebih lanjut dapat diikuti pada tajuk bacaan satah dalam buku ini. Seterusnya, demikian juga mengidghamkan huruf qaf pada kaf secara idgham kamil pada kalimah alam naqlukum, iaitu dalam situasi tajuk ini qaf ialah sifat qalqalah, tetapi dalam tajuk ini qaf tu qalqalah tu hilang, sifat qaf tu hilang dan memasukkan ke huruf kaf. Kira dia bunyi macam ni lah, alam naqlukum, alam naqlukum. Kalau kita baca alam naqlukum, dia ada sifat qaf tu kan qalqalah, tapi dalam situasi ini sifat qaf tu hilang dan dia memasukkan ke dalam huruf kaf. Dia berbunyi alam naqlukum. Terdapat dalam surah Al-Mursalat ayat 20, kerana dalam Al-Quran Rusam Ottomani terdapat tanda syaddah terletak di atas huruf kaf. Sebagai dalil menunjukkan idgham kami adalah lebih utama menurut bacaan Taqrib Syatibi riwayat Haf. Akhir sekali, penutup dalam setiap tajuk Mutamasilain, Mutajanisain, Mutaqaribain, dia pecah pada tiga tajuk kecil, iaitu Saghir, Kabir, Mutlaq. Dia memberi penjelasan mengenai yang mana wajib dibaca idgham dan harus dibaca idgham. Ia hanya menerangkan bacaan idgham saghir sahaja, tidak menerangkan bacaan idgham kabir dan izhar mutlaq, kerana kedua-duanya dibaca izhar di dalam riwayat Haf.